Kerajaan Selangor menganggarkan RM2.53 bilion dalam Belanjawan 2024 bagi perbelanjaan mengurus dan pembangunan negeri ini. Bertemakan Selangor Mandiri, memacu kemajuan memicu perpaduan. Belanjawan Selangor 2024 digerakkan melalui 4 teras utama. Ada yang memuji, ada yang tidak berpuas hati. Ini antara reaksi ahli Dewan Negeri terhadap intipati Belanjawan Selangor 2024 yang dibentangkan oleh Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amrin Syari. Okey, saya menyambut baik kerana dalam teras ketiga iaitu berkaitan kebajikan memayungi banyak insentif-insentif yang diteruskan, ada yang ditambah dan ada juga yang baru. Saya boleh sebut bahawa sokongan kerajaan negeri dengan peruntukan sebanyak RM1 juta untuk kita bangunkan kerangka tindakan ekonomi penjagaan Selangor, iaitu hasil daripada simposium ekonomi penjagaan. Jadi dengan care ekonomi ataupun ekonomi penjagaan ini kita boleh nyatakan bahawa sokongan negeri sebagai dengan tema Selangor Penyayang, memertabat penjaga, melindungi yang dijaga. Dan yang saya sangat gembira dan bersyukur hari ini juga diumumkan iaitu peruntukan sebanyak RM5 juta untuk penubuhan Yayasan Anak Istimewa Selangor yang akan ditempatkan di bawah pentadbiran ataupun tanggungjawab MBI, Menteri Besar Incorporated. Dan dalam program kebajikan, contohnya program Bingkas, dan meskipun program ini kita bukan hanya memberikan cash handout ataupun bantuan tunai, saya menyokong penuh kita wujudkan itu Liga Usahawan Wanita yang berada di bawah portfolio YB Esko Belia dan Usahawan. Dan disebabkan bantuan-bantuan untuk usahawan sebegini sebenarnya adalah peluang untuk menjadikan wanita-wanita atau penerima bantuan kebajikan ini terus mandiri dan boleh pergi ke satu tahap yang lebih baik lagi. Baik, saya rasa dia satu belanjawan yang inklusif. Dia satu belanjawan yang memandang ke masa depan yang akan datang berdasarkan pengalaman yang lalu. Kan, saya amat gembira lah sebab mahasiswa diangkat, juga pembangunan untuk wanita, insentif untuk wanita tidak dilupakan atau diketepikan. Saya juga bagi kawasan saya ada bajet yang signifikan untuk projek pertebatan banjir. Alhamdulillah ada juga. Jadi untuk secara khususnya saya sangat berperhatian dengan bajet ini, dan harapan saya ialah anak-anak Selangor lain atau warga-warga Selangor lain juga berpendapat yang samalah. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin dapat membentangkan belanjawan negeri Selangor bagi tahun 2024. Cuma saya tengok belanjawan ni agak unik sebab dalam keadaan kita membuat beberapa infrastruktur kemudahan awam, tapi dia tidak meninggalkan beberapa golongan seperti golongan mahasiswa, golongan pelajar, golongan wanita dan warga emas. Kalau tengok jumlah untuk pendidikan agak besar. Jadi saya tengok ini sesuatu yang sangat bagus dan saya je agak teruja lah sebab macam saya sendiri pun bila sebagai selaku adu muda, bila golongan mahasiswa diangkat, jadi itu memberikan keterujaan saya kepada mereka, terutamanya khusus golongan-golongan muda dan mahasiswa di Selangor. Okey, Alhamdulillah, belanjawan tadi secara umumnya average, biasalah, tak ada satu yang wow. Itu yang pertamanya. Tapi ada yang baik tu, baiklah kita dapat sokong. Tetapi ada beberapa penambahbaikan yang kita boleh tengok. Antaranya yang pertama, perbelanjaan mengurus masih lagi tinggi berbanding perbelanjaan pembangunan. Sebab kita tahu untuk negeri Selangor yang meletakkan visi yang cukup besar pada masa depan untuk membangun dan maju, sepatutnya perbelanjaan pembangunan dia lebih berbanding mengurus ataupun perbekalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok pembangunan yang nak dibuat tu agak sikit jurang di antara urban, bandar dengan luar bandar. So nampak sedikit jurang tu. So patut kalau dia buat dapat dirapatkan sedikit supaya taraf rakyat Selangor tidak nampak diskriminasi, khususnya pada mereka yang berada di luar bandar. Okey, yang ketiga, pendidikan lah, sebab saya teruja kepada pendidikan, khususnya dalam pendidikan keagamaan. Bajet untuk JAIS, Jabatan Agama Islam, dan keagamaan termasuk sekolah-sekolah agama semua dilonggokkan di bawah satu tempat. Sedangkan keperluan untuk anak-anak Selangor ni, pembelajaran dan kemahuan mereka meningkat untuk pendidikan agama ni. So kalau ada bajet pendidikan tinggi dan modal insan tu,
dapat ditarik sedikit supaya bajet JAIS ini yang dilonggokkan segala-galanya, mahkamah, sekolah agama, masjid, surau, jadinya kecil. So dia patut dinaikkan secara signifikan untuk pembangunan pendidikan khususnya agama lah. Yang lain tu kita akan teliti lagi laporan audit untuk disemak imbangkan pada insya-Allah lah minggu depan. Okay, belanjawan hari ni apa yang saya lihat satu belanjawan yang panjang lah. Kita daripada tu memang satu yang banyak juga sebab saya yang memegang jawatankuasa wanita masyarakat perpaduan lah untuk Perikatan Nasional. Jadi apa yang saya lihat daripada segi belanjawan, daripada segi kebajikan wanita tu saya nampak ada di situ. Tapi apa yang kita nampak kebanyakannya insentif-insentif tu insentif yang lama lah, yang sedia ada. Maksudnya tiada, tak nampak tak banyak insentif baru yang diperkenalkan. Tambahan lagi untuk wanita-wanita yang berada di luar bandar dan sebagainya. Tapi apa pun saya memujilah kerana tidak terkecualilah golongan wanita dan kebajikan masyarakat ni memang disentuh dalam kita punya dalam belanjawan Selangor. Tapi apa pun insentif-insentif ni, apa yang penting adalah pelaksanaan. Sebab bagi saya pelaksanaan itu adalah sesuatu macam mana kerajaan negeri nak laksanakan, itu lebih pentinglah supaya apa-apa pun masyarakat, semua rakyat di Selangor dapat merasai dengan sama rata lah semua insentif dan kebajikan yang diberikan tu lah. Tambahan lagi sebab kami ni sekarang pembangkang ada 22 orang. Jadi saya harap agar kawasan-kawasan kami ni semua tidak dianaktirikan, dan saya harap kita boleh, kerajaan dan juga pembangkang di Selangor dapat bekerjasama demi merealisasikanlah apa-apa objektif yang tadi MB sampaikan tu.